Waalaikumsalam warahmatullahi. Fatia boleh dengar? Suara saya jelas tak? Alhamdulillah. Assalamualaikum Salihah Ahmad. Okey, saya kira insya-Allah saya ingin mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah bulan Ramadan yang mulia. Terima kasih kepada semua yang melihat. Kalau boleh bantu share untuk kita sebarkan manfaat bersama. Baik, kalau saya hari ini bersama-sama dengan Pertis Malaysia, Persatuan, maaf, sekejap ya, Persatuan Insan Sayang Kebajikan Malaysia, Pertis Malaysia, dan juga dikuasakan oleh Awesome, iaitu satu aplikasi ulang kaji nombor 1 di Malaysia. Terima kasih kepada penaja, terima kasih kepada Pertis Malaysia. Kalau kita nak tengok nak follow Pertis Malaysia, boleh follow lah yang ikut description saya tu. Jadi sama-samalah kita membuat amal kebaikan yang lebih dan lebih pada bulan Ramadan insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan bersembang santai. Kalau kata nak ceramah tu tak diceramah sangatlah ya, kita mengisi masa lapang untuk kita bersembang sama-sama mengenai Ramadan, bulan Al-Quran. Dan saya percaya kepada semua di sini mesti sekarang ni tengah berusaha, berlumba-lumba untuk bertadarus, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, tahsin Al-Quran. Subhanallah, tahniah kepada semua. Jadi hari ini saya ingin berkongsi tentang Ramadan adalah bulan Al-Quran. Semua pernah dengar Ramadan itu syahrul Quran, Ramadan itu syahrul doa. Subhanallah, antara waktu-waktu mustajab ya untuk kita berdoa antaranya di bulan Ramadan. Subhanallah. Jadi sedikit untuk saya mulakan untuk kita perkongsian hari ini, iaitu dalil Al-Quran fi kitabillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Subhanallah. Apa kata Allah? Bulan Ramadan yang padanya turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan inilah, dan surah ini Al-Baqarah ayat 185 ini, apabila kita melihat ya, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Semua orang tak tahu bila malam Lailatul Qadar kan? Wallahu a'lam, hanya Tuhan sahaja yang tahu bila waktunya turunnya malam Lailatul Qadar. Kita ni berusaha untuk kita dapatkan malam Lailatul Qadar tu insya-Allah. Penurunan Al-Quran ni tiada khilaf dalam kalangan ulama ya, sebab kita melihat kepada kitab Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran, memang semua ulama bersepakat bahawa dengan dalil ini Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Subhanallah. Jadi mari kita tengok ya, apa kelebihan orang-orang yang bersama Al-Quran, apakah kelebihan bila kita bersama-sama bersahabat dengan Al-Quran. Baik. Kita melihat yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya, an Uthman ibn Affan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Subhanallah. Riwayat Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Apa kata Rasulullah? Hadis ni dah famous dah, semua dah tahu. Apa kata Rasulullah?
Daripada Uthman ibn Affan, yang terbaik antara kamu ialah orang yang belajar, ya, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Subhanallah. Kalau kita melihat hadis ini dah jelas menyatakan kepada kita sama ada walaupun kita tak mengajar Al-Quran tetapi kita belajar Al-Quran. Kadang-kadang orang kata macam ni, Ustazah, macam mana saya nak belajar Quran? Umur saya dah 40 tahun, Ustazah. Saya rasa dah terlambat sangat, Ustazah, untuk saya belajar Al-Quran. Sebab bila melihat kepada pengalaman yang Allah pinjamkan sedikit kepada saya, seorang ibu, ya, yang kalau nak dikira bab dia punya, orang kata duitnya, hartanya dah tak terfikir dah. Okey, banyaknya macam mana. Tapi bila datang ke masjid untuk berjumpa dengan saya, dia kata, Ustazah, saya ingin belajar Al-Quran. Dia kata, okey puan, tak ada masalah, jom kita belajar. Bila set time dengan dia, okey, bila bersama-sama dengan dia, dia boleh menangis tengok Al-Quran ni. Maaf kata ni Al-Quran ni, dia buka je, dia tengok Al-Quran, dia menangis. Subhanallah. Saya pun tak capai tahap tu. Ini orang yang tak pandai baca Al-Quran ni. Dia tengok Al-Quran, dia buka, dia menangis depan saya. Subhanallah. Okey, apa yang saya tanya pada dia. Kata, puan, kenapa menangis ni? Saya ada salah cakap ke? Kata, Ustazah, saya tak tahu, Ustazah, bila masa saya dah lama sangat tak baca Al-Quran. Saya macam tak faham Quran. Sampai tahap macam tu. Dia cakap dengan saya, Ustazah, tolong ajarkan saya Al-Quran. Saya dengar dia membaca Fatihah. Teresak-esak dia membaca Fatihah. Kalau nak ikutkan, sekiranya kita dah lama tidak membaca Al-Quran, lidah kita sebenarnya akan keras. Sebab Al-Quran ni mempunyai roh. Subhanallah. Hebatnya Allah kurniakan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita melihat daripada hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik daripada kita mengajarkan Al-Quran ataupun belajar Al-Quran. Tetapi kalau kita melihat syarah untuk hadis ini, di mana terdapat kedudukan orang yang mengajar dan juga belajar. Semestinya orang yang mengajar Al-Quran adalah orang yang dah memang tahu membaca Al-Quran dengan baik. Walaupun maaf saya kata kat sini mungkin kenal saya melalui pengajian Al-Quran, saya bukanlah orang Quran yang layak untuk mereka pergi bertalaki, tidak. Saya sendiri pun bertalaki dengan orang. Saya hanya mengajarkan asas-asas tajwid, mengajarkan bagaimana sifat huruf, makhraj huruf itu. Yang tinggi-tinggi saya tidak akan ajar. Sebab apa? Saya tak tahu. Okey? Jadi bila dikatakan ada darjah dan tingkatan kedudukan untuk orang yang mengajarkan dan belajar, okey, tengok kedudukan yang pertama, iaitu kedudukan yang terbaik adalah orang yang mempelajari Al-Quran dengan makna dan maksudnya. Maaf. Maksudnya di sini, bila kita belajar Al-Quran, okey, dan kita dah capai tahap mengajarkan Al-Quran, kita faham Al-Quran, kita belajar maknanya dan kita mengamalkannya. Itu darjah yang paling nombor satu, yang first class, senang cerita. Darjatnya. Sebab kan ada hadis yang lain tentang ganjaran pahala mereka yang merangkak-rangkak untuk baca Al-Quran kan. Tak apa, kita tak sentuh tu dulu. Ini dia punya kedudukan yang pertama. Kita melihat kepada kedudukan yang kedua. Kedudukan yang kedua ini di mana orang yang belajar Al-Quran secara lafaz semata-mata. Kenapa dia katakan lafaz? Lafaz ini bahawa bila kita pergi ke masjid, contoh, kita belajar Al-Quran, kita hanya nak tahu tu je. Okey, kita tak nak belajar makna, kita tak nak tadabbur, kita tak nak tahu pun tentang tafsirnya. Allah. Ini walaupun mendapat pahala, ya, dapat pahala sebab Al-Quran, ya. Tapi saya syorkan kepada semua, ya, kalau kita sedang belajar Al-Quran, walaupun kita baru belajar alif, ba, ta, tha, huruf-huruf hijaiyah, jangan kita pernah putus asa untuk kita pergi kelas tadabbur. Ada yang mengatakan pada saya, Ustazah, macam mana saya nak belajar tadabbur? Al-Quran pun tak pandai baca. Alif bata pun merangkak-rangkak. Sad dengan dot pun saya tak boleh nak beza. Itu adalah ada cara-cara orang yang bagi tahu saya lah. Jadi saya kata begini, tak semestinya kita menunggu khatam Al-Quran
Tidak semestinya kita tahu untuk hukum hakam tajwid seluruhnya. Dah habis baru kita pergi kelas tafsir. Dah habis baru kita pergi kelas tadabbur. Tak boleh macam tu. Sekiranya kita belajar Al-Quran, belajar sekali tadabbur dan tafsir. Banyak sangat ganjaran pahalanya. Subhanallah. Baik. Sebab apa? Kalau kita melihat pula kepada syarah yang lain, di mana dalam kitab Ihya Ulumuddin, kan? Kalau tuan-tuan boleh tengok kitab Ihya Ulumuddin, di mana dalam syarah itu mengatakan bahawa di akhirat kelak hanya naungan arasy Allah semata-mata. Tak ada orang lain dah. Allahu ya malikul mulk. Allah yang memiliki segala kerajaan langit, bumi, akhirat semua. Allah dah raja, Allah yang menghakimi kita. Okey, jadi di sana nanti orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Ni ya. Walaupun bukan ngajar yang berat-berat pun. Kita ngajar kat anak-anak je pun. Kata ustazah, saya macam mana ni nak dapatkan reward tu macam mana? Saya tak pandai ni. Tak apa. Ajarkan anak alif sampai ya pun itu huruf Al-Quran. Kat sini dikatakan mengajarkan kanak-kanak Islam. Antaranya siapa? Anak-anak kita. Bila mana kita mengajarkan anak-anak dengan kalimah-kalimah dalam Al-Quran, kita sendiri, ibu dan ayah sendiri mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, subhanallah. Inilah antara cara untuk kita mendapatkan reward. Kita menyebarkan ilmu Al-Quran, tak payahlah sampai buat kelas sebab kita tahu tahap kita. Saya tak pandai, saya bukan ustazah, tapi saya tahulah ustazah nak baca alif bata ni, tak apa. Sebarkan kepada anak-anak, sebarkan kepada cucu cicit kita. Ya, niatlah kepada Allah supaya Allah kurniakan rahmat kepada kita insya-Allah asbab Al-Quran. Okey. Itu yang pertama. Okey. Orang yang mengajarkan dan belajar Al-Quran adalah sebaik-baik manusia. Ya. Okey, baik. Tengok hadis yang kedua. Di mana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ar-rabbu azza wa jalla man syaghalahu al-Quran an dhikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'ti as-sa'ilin wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqihi. Okey, riwayat Tirmizi. Okey, kalau dekat sini Rasulullah mengatakan apa? Jikalau sesiapa mendapati tidak ada masa untuk mengingatiku dan berdoa kepadaku kerana sibuk tentang Al-Quran. Ini bukan nak makna terus tak solat, tak apa semua, tidak. Maksudnya menyibukkan diri kat sini mengatakan bahawa apabila kita berusaha untuk mengisi masa kita, okey, ya muzaibahasan. Mengisi masa kita untuk Al-Quran, Allah mengatakan di sini bahawa aku akan mengurniakan kepadanya perkara yang terbaik yang aku kurniakan kepada orang yang berdoa kepadaku. Ni orang-orang Al-Quran ni, ya. Ketinggian perkataan Allah ke atas segala perkataan adalah seumpama ketinggian Allah ke atas segala makhluknya. Kalau kat sini ya kita nampak pada syarah dia. Okey. Allah akan mengurniakan pahala orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran ni, pahalanya lebih tinggi daripada orang-orang yang bersyukur. Tahu kan, orang yang bersyukur tu hebat pahala yang Allah kurniakan kan. Bukan senang nak syukur. Sabar mungkin boleh lagi, tapi bukan senang untuk kita bersyukur. Dari situ kita boleh nampak betapa besarnya pahala bersyukur. Tetapi dalam syarah, dalam hadis ini mengatakan bahawa tingkatan darjat ganjaran itu lebih sekiranya kita menyibukkan diri dan mengisi masa kita dengan Al-Quran. Jadi dekat sini ramai yang mengatakan kepada kita semua bahawa aku kerja, aku bekerja, aku tak ada masa langsung nak buka Al-Quran, apatah lagi nak belajar Al-Quran. Allahu Akbar. Tapi kita tak boleh nak blame dia. Ada ujian masing-masing. Kita jangan kata, itulah kau sekian. Tak boleh nak hakim orang macam tu. Okey? Jadinya apabila kita ni, hikmah sekarang ni, kita nampak sekarang di bulan Ramadan, dalam keadaan musim PKP, sahabat-sahabat sekalian. Okey? Banyak feedback yang mengatakan, ustazah, ya Allah, banyak sangat hikmah ustazah, PKP ni saya dapat belajar Al-Quran, saya boleh live, saya boleh tengok orang yang live Quran, saya belajar Quran dengan baik, saya tahsin Quran dengan baik, saya dapat tadarus. Macam saya pun, sahabat-sahabat yang dah lama tak kontak ni, subhanallah, boleh kontak baik asbab Al-Quran.
Hebat Al-Quran ni, subhanallah, Allah kurniakan kepada kita. Jadi, bila kita dah ada masa dan waktu terluang yang Allah kurniakan kepada kita musim PKP ini, saya mohon, perbanyakkan membaca Al-Quran. Jangan sampai tergopoh kapah untuk terus khatam 30 juzuk pada bulan Ramadan. Saya pernah update status tentang kebanyakan orang ni nak berlumba-lumba ni. Tadarus ni tengah 30 juzuk ni nak khatam ni. Tapi bagaimana cara pembacaannya? Adakah semasa kita membaca kita perbetulkan? Disebabkan itu bila kita bertadarus perlu adanya seorang yang boleh semak pembacaan kita dan boleh tegur kesalahan kita. Tapi ada juga kalangan mereka kadang-kadang bila dah membaca Al-Quran, dah contoh kalau musim sebelum PKP, pergi masjid, tak miss 30 hari Ramadan ni, tak miss. Okey, sebab nak mengejarkan khatam Al-Quran. Tetapi bagaimana mereka menjaga hati? Kita tak nak cakap mereka lah, kita cakap kita. Bagaimana untuk kita menjaga hati? Sedangkan bila kita membaca Al-Quran, semakin kita tunduk. Tapi semakin lama kita membaca Al-Quran, semakin lama kita pandai membaca Al-Quran, semakin kita faham apa makna-makna dalam terjemahan Al-Quran, semakin kita meninggi, semakin kita menyombongkan diri kepada orang sekeliling. Aku dah khatam 30 juzuk. Aku faham setiap perkataan-perkataan Al-Quran. Aku faham. Kau tak payah nak tegur-tegur aku. Pernah tak? Okey, sebab saya pun cakap bukan cakap kosong. Sebab ini adalah pengalaman yang Allah pinjamkan kepada saya bila mengadu, Ustazah, saya tadarus, saya antara orang yang paling lambat. Bila saya lambat membaca, berbunyilah grup. Kadang-kadang dah satu grup ni, grup WhatsApp dah cantik. Tiba-tiba nak mengutuk si orang lain ni buat grup WhatsApp lain. Aku tak boleh lah dengan dia tu, kat dia je dah 15 minit. Itulah punca kita lambat ni. Nampak tak? Ujian pada mereka yang membaca Al-Quran dengan lancar disatukan dengan orang yang tak lancar membaca Al-Quran. Di situlah penyakit hati yang kadang-kadang kita tak dapat nak jaga. Okey, kadang-kadang kita dah baca cantik dah ni, tapi bila tengok orang sebelah, ya Allah, satu muka surat pun 15 minit, 20 minit dia seorang saja. Di situlah ujian yang Allah nak beri. Disebabkan itu, bila dengan Quran, semakin banyak kita menuntut ilmu Al-Quran, semakin kita tunduk. Semakin kita rendah diri, rendah hati bila mana kita bersama dengan orang lain. Disebabkan itulah bila kita belajar tentang syariah, belajar tentang akhlak, perlu adanya pembelajaran asas tasawuf. Apa benda tu Ustazah? Tak apa. Cari lagi ilmu-ilmu. Semakin banyak kita menuntut ilmu, semakin banyak kita tak tahu. Kerana kita tak ada ilmu. Allahu ya'alim, Allah sahaja yang memiliki ilmu. Kita yang konon-kononnya ada ilmu, kita hanya pinjam sahaja daripada Allah. Sebab apa? Kadang-kadang kan bila kita rasa aku pandai semua orang tanya aku. Apa semua orang tanya aku. Tapi hakikatnya Allah yang punya ilmu tersebut. Allah yang pinjamkan. Kalau Allah tu nak hilangkan daripada ingatan kita, nak hilangkan daripada hati kita, macam ni je ibaratnya lah. Macam ni sahaja. Disebabkan itu, jangan pandang rendah kepada orang lain yang tak pandai membaca Al-Quran. Okey, baik. Itu hadis yang kedua. Mari kita semak balik hadis yang seterusnya. Ni. Ini yang saya katakan tadi ya. Sahabat-sahabat sekalian, mengenai orang yang membaca Al-Quran tersekat-sekat. Contoh nak baca ulang balik. Inna a'toina. Contoh ya, dia tersekat-sekat. Ini hadis yang khabar gembira kepada mereka. Tapi jangan stay dengan tempat tu, kena belajarlah sampai lancar. Okey. Hadis yang seterusnya ini an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kirami bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqul lahu ajran. Okey. Rahul Bukhari wal Muslim wa Abu Dawud. Baik. Apa yang Rasulullah kata dalam ni? Mari kita tengok sama-sama ya. Daripada Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang ahli, dengar baik-baik, seseorang yang ahli dalam Al-Quran akan berada bersama para malaikat, pencatat yang mulia lagi, jujur lagi, amanah. Seseorang yang membaca Al-Quran dengan tersekat
sekat. Dengan bersusah payah sampai berpeluh ni nak menyebut ayat Al-Quran ni. Okey, untuk membacanya akan mendapat 2 ganjaran. Kata Allah, ustazah, 2 je dapat. Ya Allah, kita tak dapat nak bayangkan bagaimana satu pahala, satu ganjaran daripada Allah. Satu pahala, satu ganjaran tu sangat besar ya tuan-tuan puan-puan. Bukan kata satu-satu macam mana zahir pada pada pandangan kita. Tapi satu pahala tu besar sangat yang Allah ganjarkan kepada kita. Jadi, kalau kita melihat ya keadaan ataupun syarah dalam hadis ini mengatakan seseorang yang ahli dalam Al-Quran bermakna seseorang yang menghafaz Al-Quran. Nampak kan hafiz-hafizah kita menghafaz Al-Quran dengan baik dan sentiasa membacanya. Ini adalah orang yang ahli dalam Al-Quran. Sekiranya dia dapat menguasai makna dan maksud Al-Quran adalah lebih baik. Disebabkan itulah ada seorang ustaz ni dia pernah share dengan kami dalam kuliahnya, di mana dia kata, saya seorang penghafaz Al-Quran. Okey, bila saya keluar negara, bila orang bukan Islam bertanya saya tentang Al-Quran, orang tu macam rasa seronok. Subhanallah, saya tak pandai dah cakap BI kan, nanti keluar Jawa Felda Soehartonya ya. Dia cakap macam ni tau, seolah dia kata begini, awak menghafaz Al-Quran. Okey, tahu kitab Al-Quran ni dia tahu. Bila dia tanya pasal isi dalam Al-Quran, makanya dia macam, lah, aku tak tahu, berkatanya dalam hati. Aku tak tahu. Jadi di situlah Allah campakkan hidayah untuk dia naik lagi tingkat di mana bukan setakat menghafaz, tapi dia belajar tadabbur Al-Quran, dia belajar tafsir Al-Quran sehingga kan dia dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Baru di situ is first class untuk kita bersama ahli Quran. Okey, jangan kata ustazah macam mana ni ustazah, saya dah tua macam mana nak hafaz Al-Quran. Ya Allah. Ingat ya, dekat akhirat Allah tak tanya hasil. Yang pertama dalam kitab hadis Syarah An-Nawawi berkenaan dengan niat, yang pertama sekali, niat kita untuk menghafaz Al-Quran. Okey? Dalam pada masa yang sama kita belajar Al-Quran. Dalam pada masa yang sama kita menghafaz daripada juzuk yang ke-30 dulu. Tup kita mati setengah jalan, meninggal, senang cerita, setengah jalan. Allah akan terima. Tengok usaha kita tu bersungguh. Subhanallah. Kita akan dapat juga pahala tu. Sebab apa? Niat kita nak menghafal Al-Quran. Janganlah mengatakan sebegini ya. Kalau kita kata, ustazah, tak ada masa dah ustazah untuk saya hafaz Quran. Tak apalah ustazah, saya baca macam tu je. Ini antara sikap-sikap yang, macam mana saya nak kata, putus asa. Baik. Saya sendiri ya, saya yang bernama Nur Akidah binti Mawardi ni pun, orang kata, ustazah nak belajar lagi. Dah mengajar, nak belajar. Tidak. Saya lagi masih belajar. Saya lagi masih, kadang-kadang saya bersama dengan ustazah saya, Ustazah Nuruzana Natiah pun, okey, tak dapat jumpa ni, boleh webcam. Ustazah tolong semak bacaan saya. Sebab apa? Bila mana kita melafazkan ayat Al-Quran, kadang-kadang kita salah juga. Okey? Ada pula mengatakan sebegini, bahawa daripada saya menanggung dosa dengan Al-Quran, lebih baik saya tak baca. Kalau saya baca Al-Quran, saya akan menanggung dosa kerana saya salah. Saya akan salah baca Al-Quran. Kan hukumnya kan berdosa. Saya senyum. Sebab apa? Bila orang mengatakan begini, dia tak tahu bahawa bila mana dah tahu, kita tak tahu, maka tolong belajarlah. Hukum kepada seseorang untuk membaca Al-Quran, hukum belajar tajwid itu bukan jatuh wajib, bukan fardu ain. Tetapi bila mana kita ingin membaca Al-Quran, maka hukum kepada kita wajib untuk belajar tajwid. Sebab apa? Hukum berpindah kepada wajib sebab kita nak baca Al-Quranul Karim bersama dengan makhraj, bersama dengan sifat huruf yang sempurna. Walaupun kita tidak akan sempurna, tapi kita kena menyebutnya satu persatu dengan hak-hak huruf hijaiyah tersebut. Dan masa kita baca, kita salah. Kita dimaafkan kerana apa? Kita dalam proses belajar. Jangan kata aku tak nak tambah dosa dengan Al-Quran sebab aku tak pandai baca Quran. Dah tahu tak pandai, sama-samalah kita belajar. Saya masih belajar. Disebabkan tu di sini semua ya, sahabat-sahabat semua ya,
Doakan saya istiqamah. Doakan saya untuk jaga hati. Kadang-kadang bila orang duk puji hati ni, ya Allah, ya Allah, ya Allah, goyah ni, ya Allah, macam tu. Ya, jadi kita khawatirlah ya, kalau kita dah cantik dengan Al-Quran tapi kita tak dapat nak menjaga hati. Baik. Yang seterusnya, kalau kita melihat kepada ini hadis yang last untuk kita kongsikan daripada segi hikmah ataupun kelebihan membaca Al-Quran ya. An Mu'adz al-Juhani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-Quran wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu taja yawmal qiyamah daw'uhu ahsanu min daw'i asy-syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannu billadhi 'amila bihadza rawahu Ahmad. Okey, riwayat Ahmad dan Abu Daud. Apa kata Rasulullah? Sesiapa membaca Al-Quran dan beramal dengan apa sahaja yang terkandung dalam Al-Quran, maka kedua-dua ibu bapanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang sinaran mahkota itu akan melebihi daripada pancaran matahari sesungguhnya. Matahari itu berada di dalam rumah-rumah kamu di dunia ini. Bayangkan. Bagaimana pula keadaan orang yang dirinya sendiri beramal dengan Al-Quran. Baik, saya nak bagi tahu ini antara kelebihan-kelebihan kepada ibu ayah yang menitik beratkan anak-anak dengan Al-Quran. Kadang-kadang, okey, tak salah nak suruh anak tu belajar akademik setinggi-tinggi pembelajaran. Tak kisah. Okey, itu adalah ilmu. Ilmu semua ilmu Allah. Okey, bukan hanya ilmu Al-Quran sahaja. Tetapi ini salah satu kelebihan kepada kita sebagai ibu dan bapa mengajarkan anak membaca Al-Quran sebaik-baiknya, seafdal-afdalnya untuk kita dapat menyelesaikan amanah dan tanggungjawab kita. Ajarkanlah anak, ni memang betul tak tahu ni. Ajarkanlah anak dengan huruf Al-Quran. Sebelum ayat Al-Quran, ajarkan dulu anak-anak huruf Al-Quran. Alif, ba, ta, seawal usia, masa baby lagi. Boleh. Dalam perut gosok-gosok, apa boleh nyanyi? Alif, ba, ta, macam tu kan. Mak-mak, nampak tak mak-mak sekarang ni? Dalam Al-Quran usap-usap. Sebab anak dalam kandungan, dia mendengar setiap baik-baik kata ibu dan ayahnya. Jadi sejak daripada dalam perut lagi kita berdoa supaya anak kita ni dalam kalangan orang-orang yang ahli dalam Al-Quran. Okay? Disebabkan itu ramai kita nampak budak-budak tahfiz. Bukan hanya mereka tu arif dengan Quran, tapi bila mana dia dia belajar pun dia senang dapat segelintirnya lah. Tapi wallahu a'lam. Okey, sebab ini saya ambil pun daripada mereka-mereka yang memang duduk pondok tahfiz, bila mana Quran, senantiasa Quran fi sudur, mereka bila belajar akademik, belajar benda yang lain, mereka akan cepat pick up kerana asbab rahmat Al-Quran. Rahmat daripada Allah menerusi Al-Quran Al-Karim. Subhanallah. Tips terbaik untuk menjaga hati. Bab hati ni, okey, ini saya nak ambil sikit mengenai adab. Adab masih dalam topik Quran. Okey, adab Adab di mana kita mempunyai adab zahir dan batin untuk Al-Quran. Zahir ni, adab zahir dengan Al-Quran ini, kalau kita melihat adab pada zahir daripada segi cara pembacaan kita. Daripada segi macam mana kita nak persembahkan Al-Quran tu, cara bacanya, kedudukannya, apa yang sepatutnya kita buat, wuduknya, apa semua, zahir. Pada batin, itu berkaitan dengan hati. Ini masih konteks Al-Quran masih konteks Al-Quran, di mana bila kita membaca Al-Quran, disebabkan itulah kena kita belajarkan tadabbur sebentar baring situ sayang, baring situ. Maaf di rumah kan, so ada anak-anak. Jadinya apa tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, subhanallah. Batin tentang Al-Quran ni. Kita membaca Al-Quran dengan sepenuh hati. Sebabkan itulah kena belajar makna, tafsir, tadabbur Al-Quran sekali supaya bila mana kita membaca Al-Quran, okey, time ayat rahmat, time ayat Allah mengurniakan kegembiraan melalui pembacaan tersebut, kita akan seronoknya, subhanallah. Tapi bila mana Allah memberi peringatan tentang neraka,
memberi peringatan tentang seksaan-seksaan Allah. Di situ kita akan rasa hati kita gerun, kita takut dengan Allah. Itu hati untuk Quran. Okey, adab kita bersama Al-Quran. Adab zahir, adab batin. Tapi kalau konteks yang lain, bagaimana ustazah untuk kita menjaga hati? Nak bersangka baik, husnuzan dengan orang. Subhanallah. Baik ya, kadang-kadang ya, saya tak kata orang. Kadang-kadang diri saya juga. Mulut tak cakap. Tapi bila tengok dengan mata, tengok tengok. Tengok, ada je yang benda yang tak betul, mulalah nak cakap. Kenapa dah dia buat macam tu? Apalah orang tu? Ni pernah buat kan pada mereka-mereka ni. Pernah buat kan? Tapi yang tak pernah buat, alhamdulillah lah, jangan teruskan. Ini insya-Allah lah saya sentiasa ingin menginsafi ya. Okey, yang pertama sekali, tengok tengok semua orang tu adalah lebih baik daripada kita. Sebab apa? Bila kita tengok orang tu lebih baik daripada kita, automatically kita akan rasa bahawa kita dan semua sama. Tak ada beza apa pun. Yang pertama, orang lebih baik daripada kita. Pandangan, dia lebih baik pada aku. Contoh kita nampak orang yang depan-depan. Sebab saya pernah tengok lah dekat mall depan-depan. Bukan main dia herdik mak dia. Jalan cepat sikit boleh tak? Kat tepi ni, saya kat tepi. Jalan cepat sikit boleh tak? Pasal macam Allah Akbar, tersentap. Hati jahat kata, ya Allah derhakanya lah anak macam ni. Hati, okey. Tapi bila tersedar bahawa apalah aku sepatutnya cakap macam ni. Ini yang saya nak bagi tahu. Yang kedua, tadi tengok orang lebih baik kan? Yang kedua, sentiasa mendoakan. Nampak kejahatan, nampak maksiat depan mata, tolong doakan dia, ya Allah, kurniakan dia hidayah. Begitu juga. Sebab kalau semua kat sini semua kenal Ustaz Ibit Liu, dan saya juga adalah peminat dan juga orang yang tengok melalui channel Ustaz Ibit Liu, bagaimana dia share pada kita. Saya pun macam tersentuh juga, saya kena buat benda ni. Okey, sebab apa? Kita sayang Islam. Dia pun Cina masuk Islam, kita ni Islam yang pada keturunan yang memang kat kita Islam pun belum tentu kita sayang Islam seperti mana beliau. Allahu Akbar. Jadi dekat situ yang kedua tadi, kita doakan orang yang melakukan maksiat depan mata kita tu. Ataupun kita nampak dekat TV, ataupun kita nampak dekat laman sosial. Sebab kita nak jaga hati ni, sebab tak nak cakap orang ni. Sebab khawatir sebab kita ni tak kena pada diri kita, akan kena pada keturunan kita. Kalau tak kena pada keturunan kita, mungkin akan kena kepada keturunan anak-anak kita. Maksudnya keturunan bawah-bawah kita. Disebabkan tu pentingnya jaga hati. Ya, sebab kadang-kadang bila kita yang paling itu yang kedua. Yang ketiga, bila mana kita nak menjaga menjaga hati ketika melakukan amal. Pernah ya, kadang-kadang kita melihat orang tu tinggi ilmu dia. Orang itu tinggi pelajarannya. Tetapi kadang-kadang di situlah tertimbulnya ujub. Tertimbulnya kadang-kadang riak. Tertimbul kadang-kadangnya sombong, takabur, na'udzubillah min dzalik. Benda-benda macam tu, kalau sombong riak ni, kita boleh nampak depan tau. Tapi ujub ni dalam hati ni hanya Allah sahaja yang tahu. Disebabkan itu mengatakan bahawa hati adalah urusan kita Allah. Disebabkan itu segala amal pokoknya adalah niat. Macam saya kata tadi, syarah dalam Imam An-Nawawi diletakkan hadis arba'in, diletakkan nombor 1, iaitu innama a'malu binniyat. Niat kita adalah yang paling utama. Kalau niat kita lain-lain lah. Contoh, kalau kita nak membaca Al-Quran, ini masih dalam Quran kita nak membaca Al-Quran, dah bagus. Tapi, kenapa perlu bila kita nak menghukum orang bahawa, kenapa kau baca Quran macam ni ya? Kenapa macam ni ya? Aku ni salah ni. Aku belajar dengan guru lain ni lain. Okey, bab ini pula. Bila mana nak menjaga hati dengan Al-Quran, dia berkait dengan orang yang mengajarkan kita Al-Quran. Seperti contoh, macam saya pun dulu, saya mengaji dekat kampung, dengan nenek masa tu, saya ingat lagi nenek Midah yang ngajar saya. Lepas tu nenek yang peringkat 6 tu siapa? Saya lupa nama. Kalau ada orang seharta kat sini ajar saya ngaji ya. Perbezaannya cukup ketara kalau nak ikutkan dengan apa yang kita belajar sekarang ni. Okey. Tetapi kita tidak ada hak untuk kita mengatakan guru kita yang sebelum ni salah. Ini banyak kan, saya tak terkecuali sebenarnya.
Sebab apa dulu masa mula-mula kan? Dulu belajar macam ni, kenapa jadi belajar macam ni? Oh, dulu ustaz ni salah ni. Sebenarnya, adab kita nak mendapatkan keberkatan Al-Quran dan redha daripada Allah, antaranya kita menjaga guru. Menjaga adab dengan guru. Contohnya tidak langsung menyalahkan guru sekiranya dia menyampaikan perkara itu salah. Mungkin kita tak tahu banyak. Mungkin dekat situ mungkin jalur yang lain. Macam kita memang Tariq Syatibi, Hafs dan Asim. Yang lain pula tiba-tiba ustaz tu cakap tentang imam lain pula. Kita tak tahu sebab kita tak belajar banyak. Jadi jangan mudah pertikai bila mana guru mengajar Al-Quran. Kalau macam bercanggah sikit apa yang kita belajar, boleh rujuk dengan guru-guru yang lain tanpa menyalahkan guru tersebut. Nak jaga hati bukan senang. Mungkin orang yang kat dalam ni senanglah. Tapi dekat macam saya sendiri, kadang-kadang ya Allah, susahnya ya Allah untuk aku jaga hati. Jadi bagaimana seterusnya bila yang pertama tadi pandang orang lebih baik daripada kita, yang kedua kita doakan dia agar dapat hidayah, dan yang ketiga tadi bila mana menjaga hati adab Quran bersangkut paut dengan guru, dan yang keempat, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu ya Khaliq, Allah yang mencipta hati, Allah yang menghidupkan hati kita, Allah yang berhak ke atas hati. Maka kita minta pada Allah, Allahu ya Wahhab, ya Allah yang maha memberi, ya Allahu ya Fattah, ya Allah yang maha membukakan segala-galanya ruang. Ruang apa? Ruang untuk kita bertaubat, ruang untuk kita perbaiki akhlak, ruang untuk kita perbaiki amalan kita. Inilah masanya. Disebabkan itulah tarbiyah Ramadan, madrasah Ramadan adalah yang terbaik untuk kita. Bukan kata kita puasa je. Okey, kita baca Quran, pahala berlipat kali ganda. Kita sedekah, berlipat kali ganda. Kita buat baik ke orang, berlipat kali ganda. Okey, baik. Saya rasa pun dah dekat penghujung. Jadi kalau kita nak bagi tips sikit kepada semua tentang sedekah. Jadi saya nak mengatakan bahawa sedekah ni ajaib tau. Saya nak cerita pun macam sebab sikit lah. Tapi itulah realiti. Okay, tak nak cerita tapi bagi tahu tips. Okay, baik. Kita ada online banking. Ini untuk Ramadan sebab kita susah nak keluar kan. Untuk Ramadan ni kita ada online banking. Dan kita online banking kita tu ada favorite kan. Favorite nombor account. Jadi favorite dekat dalam account tu, saya mohon agar kita buatlah selected dalam 5 account yang kita tak tahu. Kita carilah banyak kan, kita google lah rumah asnaf ke, pertubuhan kebajikan macam Pertis ni ke, sama-sama boleh sedekah dan infak untuk Ramadan. Di Pertis ni ada semua yang dekat dalam tu, dekat description saya tu dah ada dia pun nombor account. Favorite kan, tak banyak. Ramadan walaupun RM1. Bangun tidur, dah solat, dah apa semua, baca Quran pagi-pagi tu kan. Favorite kan senang kan, tak payah apa-apa. Favorite RM1. Pertubuhan ini. Cukup satu hari dah RM5 setiap pertubuhan macam tu. So jadi RM5 lah, RM1. Sebab saya faham, macam saya sendiri pun bukanlah dalam kalangan orang yang hartawan. Jadi bila mana kita ni belum hartawan, kita tidak akan ketinggalan sebagai orang yang dermawan. Bukan kata dermawan ni kena ada banyak duit, dermawan ni kena ada dalam bank berjuta-juta, berbilion-bilion, tidak. Walaupun dalam bank kita tu ada RM10, RM20 kan. Walaupun RM1 kita infakkan Allah. RM1 yang ikhlas itu lebih baik daripada RM1000 ataupun RM1 kalau kita riak. Yang mana nak? Allah tak tengok macam saya. Allah tak tengok pada hasil, Allah tidak melihat kepada kejayaan. Sebab itu memang kerja Allah. Yang Allah melihat di manakah usaha kita. Okey, usaha lepas kita baca Quran pagi-pagi ya. Kalau ada kelas tadarus, sebelum tadarus, tengok phone memang ada phone, ngetit online banking dah masuk. Pada masa kita bersedekah, saya mohon tolong niat. Sebab apa? Sedekah
menolak bala, menolak bala yang besar-besar, yang kecil-kecil ke, yang rasa macam oh susahnya. Yang kedua, sedekah memanjangkan umur insya-Allah. Tapi kadang-kadang bila orang kata aku sedekah banyak boleh dapat balik ke? Ya Allah, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita inginkan sesuatu daripada Allah, ni balik pada hati pula ni. Kita kena yakin, disebabkan itulah doa mustajab, bukan hanya lafaz semata-mata. Doa ni syarat-syaratnya kita dalam keadaan sedar, kita dalam keadaan hati ni yakin bahawa Allah akan beri. Mana mungkin Allah nak membiarkan hambanya miskin sedangkan Allahu ya ghani. Allah yang maha kaya, Allahu ya mughni, Allah yang memberi kita kekayaan. Subhanallah. Ya sayang, sekejap Jadinya bagi saya, janganlah kita untuk kedekut kita nak infak ataupun kita nak sedekah. Okey? Mungkin dengan cara ini kita tak, adakah kita duk sedekah, kita snap duit kita sendiri duit kita sendiri, kita snap. Tengok ni, tengok. Aku dah infakkan RM1,000,000 sekian. Kita lah dengan niat supaya orang akan puji aku. Itulah penyakit sum'ah. Dalam Islam penyakit sum'ah. Di mana bila kita melakukan amal, kita nak aku puji akulah yang terbaik, akulah yang hebat. Jadinya bila kita ingin melakukan amal kebaikan, kita boleh mempertunjuk, ayat saya bukan mempertunjuk apa, kita boleh tunjukkan kebaikan kita balik pada hati, niat supaya orang lain pun sama-sama melakukan amal kebaikan. Masya Allah, fastabakul khairat. Itu nampak. Ramai-ramai mengajak orang melakukan kebaikan. Adakah kalian tidak mahu sebagai pencetus kebaikan? Kata pencetus ummah kan? Ini tak ada kena-mengena dengan channel mana-mana. Pencetus ummah. Pencetus kebaikan. Pencetus idea. Melakukan perkara-perkara yang baik. Tu. Tak nak ke kita menjadi asbab? Bila mana kita menjadi asbab, kita tak tahu ni kita jadi asbab ni. Kita nak sebarkan kebaikan, kita tak tahu. Orang lain ikut cara kita buat. Kita pergi, contoh kita pergi, ni Al-Quran lagi, kita pergi belajar Quran, kita bagi tahu, Alhamdulillah, contoh live kan, Alhamdulillah hari ni saya nak belajar tentang makhraj. Hari ni saya nak belajar tentang sifat huruf. Subhanallah. Orang lain pun tengok live tu. Ya Allah, seronoknya. Di situ kita menjadi pencetus kepada mereka yang ingin mendalami Al-Quran. Subhanallah. Seronok tak menjadi pencetus kebaikan? Jadi bila mana ada sesuatu kebaikan, nak tunjukkan, jaga niat. Nak tunjukkan, pohon pada Allah, ya Allah, jagakan hatiku untuk aku bersedekah, untuk mengharapkan redha-Mu. Bila kita melakukan amal, tidak lain dan tidak bukan untuk kita mohon keampunan, untuk kita mohon redha, bukan untuk kita mohon pujian. Pujian takkan dapat lah. Kalau pujian dapat pun setakat tu je. Last boleh memadamkan amalan. Sebab apa? Riak. Disebabkan itulah kadang-kadang bila kita melihat cawan yang cantik diisi dengan air. Air itu adalah pahala kita. Bila mana diisi pula dengan racun yakni riak, maka ianya akan bocor. Jadi tinggallah botol itu kosong. Banyak buat amal ni, tapi masalah hati. Itu. Jadi berhati-hati dengan hati. Apa-apa pun kembali balik pada hati, berdoa kepada Allah agar Allah menjaga hati kita sebaik-baiknya. Sebab kalau kita nak ikutkan banyak ilmu macam mana pun, tapi adab tak ada. Hati, Allahu Akbar. Hati penuh kata aku paling hebat, aku paling baik. Jadi hakikatnya di sini, bila mana ilmu tinggi, adab tak ada, maaf saya bahasa kasarnya, macam tak gunalah, nothing lah. Sebab apa kalau kata ilmu? Iblis, syaitan, ilmu lagi tinggi daripada kita ikut kan? Tapi membezakan kita adalah adabnya. Membezakan kita dengannya apa? Kita ni percaya pada Allah, dia percaya tapi dia sombong. Adakah kita nak samakan diri kita dengan syaitanir rajim? Na'udzubillahi min dzalik. Kita kena beza bahawa kita ni makhluk Allah yang sangat-sangat Allah cintai, yang sangat-sangat Allah berikan keistimewaan. Kenapa kita sendiri nak menjerumuskan diri kita ke lembah syaitanir rajim? Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kepada semua yang menonton live saya ni, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Saya minta maaf, dah akhir dah ni. Jadi di sini
saya menyerulah untuk infak kepada tabung infak Persatuan Persatuan Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia. Ni satu badan kerajaan, badan bukan kerajaan, NGO yang berdaftar dengan ROS Malaysia. Dia menekankan saya pernah bersama Pertis masa kuliah duha ya. Siapa nama? Cik Fatia ya. Sama-sama memang baguslah. Mereka adab, subhanallah, sangat meraikan kebajikan, motivasi, kepimpinan, keusahawanan, dakwah, okey, bergiat aktif, berbentuk program-program kebajikan, program anak yatim, asnaf ya, OKU, rumah orang tua-tua. Lepas tu Pertis ni melancarkan tabung prihatin COVID-19 untuk membantu memberikan barangan keperluan asas. Jadi, kalau kita dah macam, kat mana ni? Orang tengok Ustaz Abid Liu kan? Kita menjadikan satu semangat tau. Semangat untuk kita terus melakukan kebaikan, bersedekah. Tengok Ustaz Abid Liu boleh buat. Tapi macam mana kita nak keluar rumah ni? Kita tak ada permission apa? Mungkin ini salah satu cara untuk kita infak. Kita bagi duit, okey, kalau kita tak dapat bagi apa-apa, walaupun RM1, macam saya kata, walaupun RM1, walaupun RM10, berikan. Okey, infakkan kepada Pertis Malaysia. Mereka lah yang menggerakkan daripada segi tenaga duit kita tu untuk mereka agihkan kepada mereka-mereka yang lebih memerlukan. Kalau orang kata, saya pun terima bantuan sosial, takkanlah saya nak bagi. Alangkah hebatnya dan alangkah cantiknya bila mana kita kekurangan harta tapi hati kita nak juga bersedekah walaupun RM1, itu lebih baik ya. Jadi kalau diikutkan dekat sini tajaan live saya juga di sini dikuasakan oleh Awesome, iaitu satu aplikasi ulang kaji nombor 1 Malaysia. Lepas dengan kuliah subuh ni mungkin anak-anak lepas buat kerja sekolah ke apa ke kan, nak buat aktiviti pendidikan anak-anak ni, Awesome boleh membantu. Dia pengiktirafan Awesome ni daripada ISO, MSC, dan Awesome termasuk dalam aplikasi terbaik di dalam Malaysia Books of Records. Subhanallah. Ya. Mempunyai 11,000 orang cikgu yang membantu pelajar-pelajar dalam aplikasi Awesome. Bunyi jauh sikit Okey, baik. Disokong penuh oleh motivator pendidikan termuka Dr. Haji Tengku Asmadi dan Ustaz Ahmad Dusuki. Subhanallah, ustaz favourite saya juga ni. Okey, semua peringkat umur daripada darjah 1 sampai tingkatan 5. Download secara percuma di App Store ataupun Play Store, Google Play Store. Sistem pembelajaran yang menarik di dalam Awesome, paling best ada battle di dalam Awesome. Tapi bukan PUBG ataupun COC ya. Battle menjawab soalan-soalan dan pemenang akan dapat hadiah. Wih, menarik ya. Dapat hadiah luar biasa daripada Awesome. Jadi daripada anak-anak bermain dengan permainan yang tak seberapa, better join Awesome. Jadi benda ni bermanfaat. Sebab duduk rumah kan kadang-kadang tepu. Tak apalah, anak-anak mak-mak pun, bapak-bapak pun boleh join sekali ya. Jadi tengok Ustaz nampak tak? Ustaz siapa nama ni? Dr. Haji Tengku Asmadi. Ini Ustaz Ahmad Dusuki. Jadi download lah ni Awesome. Nampak tu. Subhanallah, subhanallah. Jadinya itu sahajalah untuk pagi ni. Jadi ada apa-apa ke yang untuk kita ni? Memang. Terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak. Ada apa-apa persoalan, InsyaAllah ya, kalau ada apa-apa persoalan, Waalaikumsalam Kak Anis dan semua yang menonton. Ada apa-apa persoalan tentang ialah puasa ke, haid ke, saya tak pakar. Tetapi sekiranya nak tanya apa-apa, boleh teruskan DM saya di Instagram. Instagram saya mana Instagram saya? Ni Akidah Mawardi boleh tengok kat situ. Akidah Mawardi, DM kat situ boleh, DM dekat page Ustazah Pilihan Akidah pun boleh. InsyaAllah saya akan menjawab kalau saya tahu. Sebab saya ni fakir sangat.
banyak benda yang saya tak tahu. Apa yang saya tahu, saya kongsi. Yang tak tahu, saya akan cari dan cari. Kadang-kadang ada orang yang bertanya pada saya, tapi lah tak terfikir pun tentang ni. Jadi itu satu ilmu baru untuk saya. Okay? Okay, baiklah. Sekadar itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Saya terima kasih kepada Pertis Malaysia, kepada Awesome untuk live hari ini. Semoga semua yang ada dalam ni, yang mengikuti live saya hari ini, mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa berbagi pembacaan Al-Quran. Jaga hati, jaga niat. Di akhir ini, saya ingin berkongsi satu doa. Di mana doa ini diamalkan oleh almarhumah Ustaz Syadia Abbas, yakni guru saya juga, kawan saya juga, rindu sebenarnya dengan almarhumah. Jadi ini adalah antara doa amalan beliau. InsyaAllah sama-sama kita amalkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'thami wal maghram. Subhanallah walhamdulillahirabbil alamin. Apa yang terkandung dalam doa ini? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Allah, takutnya. Yang kedua, wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada fitnah dajjal. Ya, kita dah akhir zaman ni. Dan seterusnya, wa a'udzubika min fitnatil mahya. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung daripadamu adalah fitnah-fitnah dunia, fitnah-fitnah kehidupan. Dan wa a'udzubika min fitnatil mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada fitnah-fitnah kematian. Na'udzubillah min dzalik. Kerana apa? Kita nakkan husnul khatimah insya-Allah. Dan yang seterusnya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami, mim alif hamzah ma'thami wal mawram, mim ghain ramim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung daripadamu ma'thami, segala dosa, wal maghram, dan juga bebanan hutang. Ini yang diamalkan oleh ya sayang sekejap. Ini yang diamalkan oleh almarhumah Ustazah Syadia Abbas. Semoga ia menjadi jariah buat almarhumah insya-Allah. Jadi jangan lupa sama-sama kita sentiasa berdoa. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Insya-Allah semoga kita sama-sama dirahmati Allah. Saya minta maaf terkasar bahasa, saya minta maaf sekiranya ada kesalahan. Mohon tunjuk ajar, mohon tegur dan DM saya. Dan segala yang baik daripada Allah, yang lemah, yang kurang daripada saya, insya-Allah berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pertis Malaysia. Saya lupa tutup majlis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, thank you semua. Thank you sahabat saya, Muzaibah Hassan, Kak Nolin, Kak Zura, Esti Sarah. Terima kasih semua. Jangan lupa infak ya, jangan lupa sedekah. Bye.